Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adila Muhammad. Anda bersama saya dalam Buletin Mingguan MSN. Kita mulakan edisi hari ini dengan rangkuman berita sukan sepanjang minggu ini. Saksikan. Satu majlis perasmian dan penyerahan projek naik taraf sistem penyaman udara dan kemudahan lain di Gimnasium 1 dan 2 serta asrama di Gasa 2 dan 3 telah disempurnakan oleh Timbalan Ketua Pengarah Strategik Majlis Sukan Negara Encik Suhardi Alias pada 10 November 2021. Kursus kejurulatihan berbasikal wanita tahap 1 ini adalah kerjasama MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM disertai oleh 28 orang wanita dari kalangan ahli gabungan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia. Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Syafawi Ismail telah mempengerusikan mesyuarat khas penetapan Temasya Sukma 2022 bersama pengarah-pengarah Majlis Sukan Negeri di Dewan Bankuet MSN. Mesyuarat yang dihadiri oleh semua pengarah Majlis Sukan Negeri ini membincangkan acara sukan yang akan dipertandingkan pada Sukma 2022. Namun, status penganjuran masih menunggu kelulusan jemaah Kabinet. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Senata Datuk Seri T. Lian Ke merasmikan Konvensyen Kerjaya Industri Sukan 2021 di Ibu Negara pada 13 November 2021. Konvensyen ini bertujuan memberi peserta pemahaman lebih luas mengenai ekosistem industri sukan Malaysia. Tarikan utama KKIS 2021 adalah sesi libat urus dasar industri sukan negara yang menampilkan para pemain industri sukan bagi membantu Kementerian Belia dan Sukan dan Sekretariat Industri Sukan untuk merangka dasar industri sukan. Majlis perasmian pembukaan kursus kejurulatihan olahraga tahap 1 telah disempurnakan oleh Encik Suhardi, Timbalan Ketua Pengarah Strategik MSN. Kursus dikelolakan melalui peruntukan di bawah program Wanita dalam Sukan dan diselaraskan oleh Sekretariat Wanita dalam Sukan MSN dengan kerjasama Kesatuan Olahraga Malaysia. Seramai 20 orang wanita dari kalangan ahli gabungan Kesatuan Olahraga Malaysia telah menyertai kursus ini. Menteri Belia dan Sukan telah menyempurnakan Majlis Sambutan Hari Integriti dan Pelancaran Pelan Anti Rasuah Organisasi Peringkat Kementerian Belia dan Sukan tahun 2021. Pada program berkenaan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu turut mengetuai bacaan Ikrar Bebas Rasuah tim KBS di hadapan Datuk Seri Azam bin Zaki, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Datuk Ahmad Syafawi, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, menerima buku Pelan Anti Rasuah Organisasi bagi pihak MSN. Belum cuba belum tahu, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Itulah niat Muhammad Zafran Zanial yang mahu mencuba nasib selaku atlet para olahraga negara mengikuti jejak langkah idolanya Muhammad Ziyad Zulkifli. Kita ikuti perkongsian Zafran bersama Buletin MSN. Atas nasihat doktor yang merawat mata beliau, Muhammad Zafran Zanial memberanikan diri mencuba menghubungi pengurus sukan para olahraga Muhammad Huzaimi untuk menjalani percubaan bersama jurulatih lontar peluru Muhammad Faizul Harun. Beliau yang bekerja sebagai tutor sambilan sememangnya meminati sukan sebelum disahkan rabun tahap B2 mengakui amat teruja diberi peluang untuk mencuba nasib berlatih bersama Muhammad Faizul. Doktor spesialis pakar mata saya yang suggestkan suruh jumpa Cik Husaini, and then Cik Husaini approach dekat ni lah Coach Faizul. Menjadikan jaguh lontar peluru negara Muhammad Ziyad sebagai idola, Zafran berharap beliau dapat menjadi seperti Ziyad suatu hari nanti dan dapat berbakti kepada negara. Dalam pada itu, jurulatih Muhammad Faizul Harun berkata Muhammad Zafran menunjukkan minat dan kesungguhan untuk mencuba latihan yang baru buat beliau. Jelas Faizul masih terlalu awal untuk menilai Muhammad Zafran dan memerlukan tempoh sekurang-kurangnya 2 bulan untuk menilai kemampuan beliau. Sekarang ni kita macam dia kategori B2. Dia baru nak mula belajar lah. Okay? Lepas kita tengok dia punya effort dia macam dia nak. Saya akan try dia untuk tengok dalam masa sebulan atau 2 bulan ni macam mana dia punya gerakan ni lah. Dia boleh adapt tak adapt dengan kita punya latihan. Tambah Muhammad Faizul, Muhammad Zafran juga akan diuji dalam beberapa siri kejohanan sebelum sebarang keputusan mengenai beliau dibuat. Perak unggul mempertahankan kejuaraan untuk tahun kedua berturut-turut selepas menundukkan Pahang 2-1 pada perlawanan akhir kejohanan hoki TNB Peloton Abdul Razak ke-59.
Manakala jaringan tunggal Nur Syaza Afiqah Safawi sudah cukup untuk menjulang Kuala Lumpur meraih kejuaraan dengan membenam juara bertahan Pahang 1-0 dalam aksi final wanita. Saiful Syarif Saiful Bahri menjadi tunjang kejayaan Perak apabila menjaringkan gol kemenangan buat Perak selepas terikat 1-1 pada separuh masa kedua. Kemenangan itu meleburkan harapan Pahang untuk merealisasikan kejuaraan pertama sekalipun telah beraksi 3 kali di pentas final pada 2011, 2012 dan 2014. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah lah. Kredit saya bagi pada pemain-pemain saya yang betul-betul untuk mempertahankan kejuaraan kali ini lah. Dan mereka main bersungguh-sungguh dan all out malam ni dan ikut apa yang kita rancang. Dan thank you so much pada saya punya partner Cikgu Azlan and then kepada semua management lah. Thank you very much dan kita dapat pertahankan kali yang ke-11. Sementara itu, Nur Syaza memanfaatkan peluang di depan gol Pahang dengan menjaringkan gol di minit akhir permainan untuk memastikan kemenangan buat skuad Bandaraya. Kejuaraan itu merupakan yang kedua buat Kuala Lumpur selepas kali pertama meraih kejayaan pada 2018 dengan menumpaskan Selangor. Jurulatih Kuala Lumpur, A. Kanagi nyata berpuas hati dengan prestasi anak buahnya biarpun terpaksa menunggu hingga akhir suku keempat sebelum menghasilkan gol kemenangan. Semestinya banggalah sebab kita orang bermula dengan sangat suka, jalan yang suka. First round kita orang kalah seri, lepas tu dalam group XY pun kita orang jumpa tim yang agak kuat. Happy lah dapat menang. Pahang adalah juara bertahan. So bila bertemu di final, so of course kita pun ada kelebihan pada kita. So kita ikut pada plan pasukan dan kita dapat menjaringkan gol dan kemenangan berpihak pada kita. Pusat Perahu Layar Hang Jebat di Melaka bakal dijadikan sebagai kompleks pelayaran kedua di bawah kendalian Majlis Sukan Negara MSN selepas Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan di Langkawi, Kedah. Menurut Pengarah Bahagian Atlet MSN, Encik Jeffrey Ngadirin, Melaka menjadi lokasi kedua pusat latihan perahu layar buat atlet kebangsaan kerana lokasinya yang strategik. Kenapa kita pilih Melaka? Kerana ini memberi kelebihan kepada player-player kita, pertamanya segi logistik. Apabila mereka ingin bertanding di luar negara, kedudukan Melaka itu amat dekat dengan KLIA. Dan pada masa sama untuk jalan-jalan tempatan, sekiranya atletik kebangsaan kita ingin mengikuti jalan-jalan tempatan, contoh di Johor, di Perak ataupun di Terengganu, memudahkan segi logistik mereka bergerak sebagai satu pasukan bersama peralatan-peralatan mereka ke negeri tersebut. Pusat Perahu Layar Hang Jebat akan menempatkan player-player kebangsaan dalam kategori kelas bot yang lebih tinggi iaitu International 470, Laser Radial dan Standard dan Windsurfing. Kita akan pindahkan bot-bot kelas besar 470, laser radial ke Melaka apabila pusat tersebut telah dinaik taraf sepenuhnya pada tahun 2023 nanti. Dalam pada itu, MSN akan bekerjasama dengan Universiti Teknikal Melaka UTM, Universiti Teknologi Mara UiTM Alor Gajah dan Akademi Laut Malaysia Alam bagi membolehkan pelayar-pelayar berumur 17 tahun ke atas dapat melanjutkan pelajaran dan menjalani latihan di pusat pelayaran tersebut pada masa yang sama. MSN secara rasmi mengambil alih Pusat Perahu Layar Hang Jebat daripada pengurusan Kerajaan Negeri Melaka pada Julai 2021. Nantikan segmen 5-5 bersama Aziz Kota dalam Buletin MSN setiap minggu. Pastikan anda nantikan. Mawa macam mana you mau? Saya mawa. Sebelum berpisah, kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Semoga kita berjumpa lagi minggu hadapan.